Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama sekali lagi di dalam pengajian bulanan kita, yang mana insya-Allah pada malam ni saya akan bawakan satu hadis berkenaan hadis riwayat daripada Imam Bukhari, yang mana hadis ini ada tafsirannya daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi tanpa melengahkan masa, insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadisnya pendek tapi tafsirannya ada cerita tentang daripada tafsirannya, insya-Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri. Hadisnya pendek. Pendek. Baik. Apa maksud tafsiran daripada hadis ini? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut bermula dunia itu ialah penjara bagi orang mukmin, dan syurga itu dan syurga bagi orang kafir, dan dunia itu dikatakan syurga bagi orang kafir. Di sini ada satu cerita yang saya nak bawakan pada tuan-tuan di dalam kitab Fathul Majid pada muka surat 38, yang mana wa hukiya annal hafizah Ibn Hajarin, diceritakan akan sesungguhnya Al-Hafiz Ibn Hajar, yakni dia sebut Al-Hafiz Ibn Hajar, iaitu kena kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu menepati pada bila sebut itlaq ataupun kita kata Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, itu nama penuh beliau ialah Ibn Hajar Al-Asqalani, orang Mesir. Perlu diingat, Ibn Hajar itu dia ada banyak nama gelaran ulama. Ada kalanya Ibn Hajar Al-Qastalani, ulama Mesir juga. Dan ada kalanya Ibn Hajar Al-Haytami, iaitu ulama fiqh. Adapun Al-Hafiz Ibn Hajar, bila sebut Al-Hafiz itu dikatakan Ibn Hajar Al-Asqalani. Gelaran yang diberi kepada beliau Al-Hafiz, kata ulama, kerana Al-Hafiz ini peringkat martabat dia tu menghafaz lebih kurang 100,000 hadis. Menghafaz serta menghafal serta mengetahui rijal-rijal hadis sebanyak 100,000 hadis. Baik, apa tafsiran daripada hadis tadi? Ni diceritakan annal hafizah Ibn Hajarin, diceritakan akan sesungguhnya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani ini pengarang kitab Fathul Bari. Tuan-tuan, pengarang kitab Fathul Bari, syarah bagi kitab Sahih Bukhari. Hadis Hadis Bukhari itu disyarahkan oleh Imam
Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang bernama Kitab Fathul Bari. Baik. Diceritakan tentang hadis tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Apa tafsiran ni? Ada cerita dia, asal dia. Tengok. Diceritakan sesungguhnya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, lamma kana, tak terkala adalah qadiyal qudati. Ibn Hajar ni pada zaman dia tu, dia ni seorang ketua qadi bagi segala qadi-qadi. Oh, hebat Imam Ibn Hajar ni dia orang yang ada jawatan. Jawatan dia sebagai ketua qadi. Ketua qadi daripada qadi-qadi semua di Mesir. Kemudian pada satu hari, marra yawman fi suki Misra fi jama'atin kasiratin wa hay'atin jamilatin. Satu hari dia lalu di suatu pasar Mesir pada jamaah yang ramai. Dia ni orang hebat sebab dia ni sebagai ketua qadi. Qadi qudat. Kemudian wahai atin jamilatin, dan kelakuan dia tu cantik, pakaian dia tu hebat. Yalah, Imam Ibn Hajar ni kan qadi kan, mesti pakaian dia hebat, seperti mufti. Kemudian fahajama alaihi yahudiyun. Kemudian serang masuklah, tiba-tiba ada orang, seorang Yahudi terus blok ataupun berjumpa dengan Ibn Hajar ni, terus masuk jumpa. Sedangkan orang Yahudi tadi tu yabi'u zaita al-hara wa siyabuhu multakhatun biziti. Yahudi tadi dia berniaga, dia menjual akan minyak panas. Dia duk jual minyak panas. Dan pakaian dia tu, pakaian bagi Yahudi tadi tu berlumuran dengan minyak. Yelah, biasalah. Kita maklum kalau orang duk jual minyak panas ni, baju dia tu bau minyak lah. Macam kita orang meniaga lah. Duk meniaga kedai restoran. Jadi baju tu mestilah baju tu bau makanan. Begitu juga orang jual minyak atar. Orang minyak wangi. Mesti baju dia pun wangi juga. Tengok. Kemudian wa huwa fi ghayati rasasati wal basya'ati. Padahal orang Yahudi tadi tu dikatakan sehabis-habis hodoh, keji. Yalah, pakaian dia dapat keji lah. Sebab dia orang jual minyak panas. Jual kat pasar Mesir. Kemudian faqabada 'ala al-lijami bal baghlatihi. Kemudian memeganglah orang Yahudi tadi tu di atas tali bagi bagal. Dia pegang tali sebab Ibn Hajar duk naik bagal. Bagal ni kuda campuran dengan himar. Kuda campuran dengan keldai. Dia pegang terus. Dia pegang. Wa qala ya Syekhul Islam. Berkatalah ia. Katalah orang Yahudi tadi, wahai Syekh Islam. Sebab Ibn Hajar ni orang hebat. Taz'umu anna nabiyakum. Engkau kata akan nabi kamu tu. Qala, berkatalah nabi kamu tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dia orang Yahudi pun dia ingat hadis juga. Dia kata bermula dunia itu ialah penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafiri, dan syurga bagi orang kafir. Tengok. Fa ayyu sijni anta fihi wa ayyu jannatin ana fiha. Tengok. Jadi dia buat persoalan. Mana apakah syurga bagi engkau?
yang ada pada engkau tu. Kata orang Yahudi. Dan manakah, apakah syurga bagi aku ni? Jadi dia persoalkan. Orang Yahudi tu persoalkan. Dia tanya soalan dekat Imam Ibn Hajar. Macam mana kau cakap syurga bagi orang mukmin? Syurga bagi orang kafir. Macam mana kau kata penjara bagi orang mukmin? Sedangkan pakaian kau tu tidak melambangkan penjara bagi mukmin. Di dunia ni, nampak kau orang hebat. Aku ni orang susah. Duk menjaga, duk menjual minyak panas. Dengan keadaan berlumuran dengan minyak. Macam mana dia katakan aku ni, dalam hadis Nabi kata, wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Payah juga nak tengok soalan jawab soalan tu. Ini Imam Ibn Hajar nak jawab. Faqala ana bin nisbati lima a'addahu Allah Ta'ala fi daril akhirati minan na'imi ka'annil al'ana fi sijnin. Allah Akbar. Kata Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Aku ni dinisbahkan kepada perkara yang mensediakan, yang mencadangkan akan Allah Ta'ala, mencadangkan perkara tu, yang mencadangkan Allah Ta'ala kepada aku ni di hari akhirat esok daripada nikmat-nikmat. Itu tu kalau kita bandingkan syurga dengan dunia ni, seolah-olah aku sekarang ni di dunia ni, seolah-olah aku ni di penjara. Apa maksud dia? Maksudnya gini. Maksudnya, kata Imam Ibn Hajar, bandingan ya, kalau nak bandingkan nikmat syurga dengan nikmat yang aku dapat di dalam dunia ni, dia kata, ibaratnya aku duduk di dunia ni seperti penjara. Sebab apa? Sebab nikmat yang aku dapat ni dengan usaha ikhtiar. Kata Imam Hajar. Jadi Ibn Hajar, dia duduk dalam dunia ni, kita ni orang Islam, duduk dalam dunia ni penjara. Walaupun kita orang senang ke, kita orang kaya ke, orang susah ke, kita duduk di dunia ni dikatakan sebagai penjara. Sebab apa? Sebab di akhirat esok, di syurga esok, nikmat yang kita dapat sebebas-bebasnya. Kita dapat nikmat tu sebebas-bebasnya, dengan tanpa usaha dan ikhtiar. Lebih, nikmat kita dapat tu lebih daripada dunia. Sebab tu kata Imam Ibn Hajar, kalau nak bandingkan nikmat yang aku dapat di syurga esok dengan nikmat yang aku dapat di penjara, seolah-olah nikmat yang aku dapat di dunia seperti penjara. Tu dia kata Imam Ibn Hajar. Kemudian dia kata pula, wa anta bin nisbati lima a'addallahu laka fil akhirati minal azabil alim ka'annaka fi jannatin. Dan bermula engkau, wahai Yahudi, dengan dinisbahkan kepada perkara yang Allah Ta'ala sediakan di hari akhirat esok, itu daripada azab yang pedih. Dibandingkan nisbah kata engkau duduk di dunia ni dengan dibandingkan kau duduk di akhirat esok, seolah-olah engkau duduk di dunia ni seperti syurga. Sebab apa kata syurga? Tengok orang kafir, dia duduk dalam kat dunia ni, syurga apa? Dia susah ke, dia nak minum arak ke, semua seperti syurga. Sebab apa? Sebab kalau dibandingkan dia esok di hari akhirat, dia semua kena azab. Nak bandingkan orang kafir, apabila dia di akhirat esok, dia akan kena azab yang pedih. Walaupun kita kata dia tu, orang kafir tu dia berniaga dekat sini, susah. Walaupun kita kata dia susah, tapi syurga di dunia ni dia dapat. Walaupun kita kata dia susah, tapi kalau dibandingkan apa yang dia dapat di hari akhirat esok, itu lagi teruk berbanding di dunia. Nampak tak? Selepas tu fa aslamal yahudiyu, kemudian memeluk Islamlah oleh orang Yahudi tadi. Apabila orang Yahudi dengar tadi kan, Allah, dia nampak bandingan yang Ibn Hajar cerita tadi tu, bandingan
Orang mukmin di dunia dan di akhirat nisbah tu, orang mukmin di dunia ni seperti di dalam penjara. Adapun orang kafir, dibandingkan dia dunia ni, dan dibandingkan di akhirat, dia duduk di dalam dunia ni seperti syurga. Walaupun kita kata dia susah, dia seperti syurga dah. Sebab apa? Sebab bandingannya di akhirat esok, dia akan diazabkan lagi pedih. Bila orang Yahudi dengar tadi, dia terus masuk Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu. Jadi sekadar itu saja daripada perkongsian kita malam ni, perkongsian yang ringkas dan padat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita petunjuk, petunjuk dapat kita buat amal ibadat dan dapat kita memahami apa yang kita belajar, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap, dan saya ucapkan terima kasih pada penganjur kita, iaitu Masjid Sarjana Utama, kerana sudi beri peluang pada asatizah untuk membuat online. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.